Dan saya tak nafikan, memang susah untuk membebaskan diri daripada riak. Maka sebab itu para ulama bincang tentang kategori amalan yang terkena dengan riak. Amalan yang kita buat tiba-tiba termasuk riak, ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, amalan yang sepatutnya dibuat hanya semata-mata kerana Allah, tapi orang ni buat bukan kerana Allah, dia buat kerana manusia. Orang ni syirik besar. Semata-mata kerana manusia, syirik besar. Contohnya macam orang munafik lah. Orang munafik sepatutnya dia salat tu untuk Allah kan, tapi apa yang dia orang buat? Dia orang salat bukan kerana Allah, dia orang salat sebab nak tunjuk pada orang Islam lain dia orang adalah Muslim, sedangkan dia menyembunyikan kufur dalam jiwa. Maksudnya, sebab itu Ibn Rajab kata, sesiapa yang buat satu amalan yang sepatutnya memang semata-mata kerana Allah, tapi dia buat bukan kerana Allah, dia buat memang semata-mata untuk manusia, yang ni kira syirik besar. Tapi kata Ibn Rajab, jaranglah orang mukmin akan terlibat dengan benda ni. Kerana biasanya kalau benda tu buat memang untuk Allah, kita tak buat melainkan untuk Allah lah. Cuma masalah orang mukmin ni apa? Masalah orang mukmin ni adalah dia buat sesuatu tu asalnya kerana Allah, tiba-tiba perasaan riak masuk. Betul tak? Yang ni masalah. Dia ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia pergi solat. Asalnya solat kerana Allah. Dia pun asalnya rancang nak baca surah pendek-pendek je lah, buat solat seorang kan. Tiba-tiba orang datang solat belakang dia, jadikan dia imam. Dia pun kata, aku pun nak tunjuk terror sikit lah, terus baca surah Baqarah. Terus jadi panjang. Sebenarnya sebelum ni niat memang nak baca surah Inna A'tayna je. Dalam orang Melayu kan suka baca Inna A'tayna je, 3 ayat yang paling pendek dengan Qul huwallahu ahad, ataupun tukar-tukar sikit lah, surah Wal Asri kan, dengan Iza Jaa Nasrullah. Itu surah-surah pendek yang biasa kita baca kalau kita solat seorang. Tapi kalau jadi imam, dia panjang gila terus. Dalam keadaan ni, kalau dia buat ibadat tu asalnya kerana Allah, tapi bila orang lain masuk belakang dia, tiba-tiba dia tukar jadi panjang kan? Dia tukar jadi panjang, dan niat kerana Allah tu dah hilang dah dalam jiwa dia, terus jadi manusia, terus jadi keredaan manusia terus. Yang ni amalan dia terus ditolak oleh Allah. Macam ni yang Tuhan kata dalam hadis ni. Tuhan kata, sesiapa yang beramal satu amalan, dia kongsikan aku dengan perkara lain, sehingga perkara lain tu telah ditempatkan sama macam tempat Allah. Yang para ulama sebut fi aslil ibadah, pada asal ibadat, untuk manusia pun dia, untuk Allah pun dia, jadi sama. Dia mengambil tempat yang sama. Amalannya tertolak, tidak memberikan pahala bagi dia, tertolak. Itu nombor satu. Keadaan yang kedua, dia salat tapi dalam masa yang sama untuk Allah lah, tapi dalam masa yang sama dia kata, ada orang belakang aku, baca panjang sikit lah. Tapi yang niat untuk manusia ni mula-mula masuk dalam jiwa dia, lepas tu dia kata astaghfirullahalazim, apa ni riak pula. Dia tolak perasaan tu, dia kata tak betul ini. Yang ni sepakat ulama, amalan dia tidak gugur. Ni amalan tak gugur, sebab riak tu masuk dan dia berjaya tolak. Bahkan usaha dia menolak perasaan riak tu mungkin memberikan pahala bagi dia, kerana dia usaha untuk tolak perasaan riak. Satu lagi keadaan, amalan itu kerana Allah, lepas tu masuk perasaan riak, tetapi riak tu tak sampai pada tahap yang sama dengan Allah. Cuma dia kata macam, saya ni belajar ilmu agama ni memang sebab saya nak pandai dalam ilmu agama, sebab Tuhan suka orang yang pandai dalam ilmu agama dia, tapi dalam masa yang sama saya nak juga sijil tu.
Betul? Tapi dia kata, kalau tak dapat sijil pun tak apa, yang penting saya boleh belajar. Tapi dia tak jadikan niat untuk dapat sijil tu sama macam niat dia belajar kerana Allah. Yang ni batal tak amalan? Yang ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata batal, ada yang kata tak. Tetapi pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, amalan dia tak batal, tetapi niat dia hanya pahala dia berkurang daripada orang yang memang 100% buat amalan kerana Allah. Boleh faham Maksudnya kalau orang belajar memang lillahi ta'ala betul-betul, dia pergi belajar tu memang betul-betul kerana Allah, pahala penuh Tapi kalau dia kata saya belajar ni memang kerana Allah, tapi yang masa yang sama sijil pun saya nak juga, sijil ni penting lah, balik saya nak kerja. Ada tak habuan dunia yang dia inginkan? Ada. Ataupun saya dapat sijil ni nanti adalah title sikit baru saya cakap orang boleh terima lah. Dia nakkan habuan tu. Tapi habuan ni taklah ditempatkan di tempat yang sama macam kerana Allah tadi, cuma sampingan. Yang ni dapat pahala kerana ada juga kerana Allah, cuma tak penuh. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata, man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, Nabi kata, sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan dihitung kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah ni benda besar. Tinggalkan negara, tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, tinggalkan tanah air, tinggal semua benda. Pindah tempat. Sebab apa pindah? Sebab Nabi suruh pindah, Allah suruh pindah. Dan tak tahu bila boleh balik. Benda besar. Nabi kata, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, kalau orang tanya dia, ni pindah pasal apa? Sebab Allah suruh, sebab Nabi suruh, sebab aku nak selamatkan agama aku. Duk kat Mekah ni tak selamat, nak salat pun bahaya, tak boleh nak meninggikan syiar Islam dekat Mekah waktu tu. Aku pergi kerana Allah semata-mata. Nabi kata, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, hijrahnya akan dihitung dengan pahala yang penuh kerana Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, tapi Nabi kata, siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia inginkan, siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia nak, awin ra'atin yankihuha, ataupun kerana perempuan yang dia nak nikahi. Katalah dia pergi hijrah ni, orang tanya, kenapa nak pergi hijrah ni? Saya sebenarnya pindah ni sebab saya tengok ada perempuan tu, saya memang nak pinang dia. Tiba-tiba dia pergi hijrah pula, saya ikutlah. Sebab nanti kalau dia pergi Madinah, saya duduk kat Mekah, saya tak dapat dia, orang lain pula pinang dia lah. Wah, salah tak? Dia hijrah tu salah tak? Tak salah kan? Nak kahwin dengan perempuan yang halal, salah? Tak salah. Tapi pahala dapat tak? Pahala tak dapat. Sebab itu Nabi kata, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya berdasarkan apa yang dia niatkan. Ini kalau amalan yang boleh untuk Allah dan boleh untuk manusia. Umpamanya kita buat sesuatu dalam jabat ni, pertama orang tu buat kerana Allah, dapatlah pahala. Tapi satu orang dia buat bukan kerana Allah, dia buat kerana nak ampu bos dia, dan benda tu tak berdosa pun, cuma dia tak dapat pahala, dia cuma dapat pujian bos dia je. Okey, itu keadaan yang ketiga. Betul? Keadaan yang keempat, dia buat amalan tu memang kerana Allah, daripada awal sampai akhir memang kerana Allah. Tiba-tiba lepas amalan tu berakhir, orang puji dia. Orang puji dia, kata bagus dia ni, solat bacaan sedap, dan tak apa nak panjang sangat, bagus dia. Dia pun dengar, orang puji aku, dan dia pun seronok dengan pujian orang. Amalan tadi terbatal tak?
Umpamanya dia keluarkan sedekah, dia keluarkan pemberian zakat umpamanya, katalah zakat dia 50,000, tapi dia bagi 100,000, 50,000 zakat, 50,000 lagi sedekah pemberian. Dia kata saya ada rezeki lebih sikit, saya bagi. Masa tu memang kerana Allah. Lepas pada tu, lepas dia bagi tu, katalah masuk dalam Facebook ke apa, orang puji dia baca. Dia pun bila baca pujian orang tu, dia senyum seorang-seorang kan. Syok kan, orang puji aku. Batal tak amalan? Tak. Dalam hadis Nabi SAW sebut, dalam hadis Muslim, Nabi kata tilka ajil busyral mu'minin, itulah kabar gembira yang segera yang Allah bagi kepada orang-orang yang beriman. Maksud kalau kita buat satu amalan kerana Allah, memang ikhlas kerana Allah, tiba-tiba datang pujian lepas tu, siapa boleh nafi kena puji ni seronok? Betul tak? Siapa boleh nafi kena puji memang seronok? Tiba-tiba orang kata kat kita, kau ni bagus. Kita kat mulut kata mana ada, tapi dalam hati kata sebutlah lagi. Jarang orang puji aku ni. Sepanjang hidup aku ni, aku rasa baru 3 kali je orang puji ni. Maksud kau, dalam hati kata aku seronok dengan pujian tu kan. Tapi selagi mana amalan tadi telah habis, dia tidak memberi kesan. Cuma pastikan pujian yang ni jangan memberi kesan kepada amalan akan datang. Jangan beri kesan pula kepada amalan akan datang. Jangan amalan akan datang pula terkesan dengan riak disebabkan pujian manusia. Sebab tu Nabi tak suka golongan mandah, orang yang suka memuji. Kita nak puji orang ni bila ada keperluan, puji. Bila kita tengok dia satu orang baik, tiba-tiba dia down disebabkan ujian, dan kita puji. Engkau orang baik, Allah Ta'ala bagi ni untuk angkat darjat engkau, supaya dia dapat semangat balik. Tapi kalau kita tengok tak ada keperluan nak puji, tak payah puji. Melainkan ada keperluan, ada kebaikan yang kita harapkan daripada pujian tu. Kerana manusia ni, dia akan digoda oleh syaitan dengan godaan-godaan yang dia pun tak sangka kadang-kadang. Wallahu ta'ala alam. Pukul 1.50 ni. Okey.